Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia dan salam Forum Pembangun Ummah. Bersyukur kehadrat Ilahi kerana hari yang cerah ini dapat kita bersama-sama berkumpul menghadirkan diri dalam majlis ilmiah ini. Oleh dengan itu, ingin saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Sufian atau lebih dikenali sebagai MPP Sufian, dan bersama-sama saya iaitu rakan seperjuangan saya kali ini. Ya, saya. Nama diberi Nur Isdar Wisha atau lebih dikenali sebagai MPP Wisha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada hadirin dan hadirat sekalian. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Segala puji-pujian kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini walaupun secara online dalam Forum Pembangun Insan Cemerlang. Oleh itu, sebelum kita mengenali ahli panel kita yang segak bergaya pada hari ini, sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian, izinkan saya untuk mengupas terlebih dahulu tajuk forum kita pada hari ini. Jadi, tajuk forum kita pada hari ini adalah ideologi pasca modernisme pada kacamata Islam. Kedengaran sungguh menarik tajuk kita pada hari ini, hadirin dan hadirat sekalian. Jadi, ini saya menerangkan serba sedikit bahawa forum kita pada hari ini terbahagi kepada dua bahagian, di mana bahagian pertama akan diacarakan oleh saya sendiri bersama Sufian, bersama-sama lagi dengan 3 orang panel, di mana di bahagian kedua pula akan diacarakan oleh Jesslyn bersama 3 orang lagi panel. Jadi saya amat berharap supaya kekal tenang sehinggalah ke akhir forum kita pada hari ini. Maka dengan itu, sebelum kita mengupas topik ini dengan lebih mendalam, mari kita bersama-sama berkenalan dengan ahli-ahli panel kita. Para ilmuwan yang sangat bijaksana yang berada di sini. Panel kita yang pertama, mempersilakan yang berbahagia Prof. Madya Dr. Hakim, Mufti Perak. Assalamualaikum Prof. Prof sihat? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah sihat. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana telah memberikan izin dan peluang kepada saya untuk sama-sama dalam majlis yang penuh barakah ini. Terima kasih Wisha dan Sufian. Sama-sama Prof. Seterusnya, mari kita beralih kepada panel kita yang kedua pada hari ini. Panel yang kelihatan segak bergaya, dipersilakan yang berbahagia Ustaz Izzuddin Mazlan, pensyarah International School. Assalamualaikum Ustaz Izzuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sufian dan para hadirin yang hadir pada hari ini. Waalaikumsalam Wisha dan semua yang hadir. Masya-Allah, ramai ya hari ini. Semangat ya semua. Alhamdulillah, nampaknya semua tak sabar ya nak dengar forum kita pada hari ini. Oleh itu, kita teruskan dengan FB Sufian. Silakan. Sebelum saya menyimpang dengan lebih mendalam, ingin saya dan Wisha menerangkan sedikit sebanyak pengetahuan kami tentang tajuk kita pada hari ini, iaitu ideologi pasca modernisme pada kacamata Islam. Pasca modernisme atau lebih dikenali lagi dengan postmodernism berasal dari perkataan hadapannya iaitu post daripada Latin klasik dan perkataan akhirannya modern daripada Perancis modern. Secara etimologis, postmodern merujuk pada sebuah kehidupan dan kelangsungan hidup setelah modernisme. Secara filsafat, istilah postmodern merujuk pada dua hal iaitu ketidakpercayaan tentang metanaratif dan akhir sejarah. Dengan berkembangnya pasca modernisme pada era globalisasi, maka gerakan kebebasan semakin berkembang. Globalisasi mereka bentuk dunia yang berpandukan kepada kepenggunaan atau consumerism. Pertumbuhan budaya kepenggunaan ini merupakan latar belakang fahaman pasca modernisme. Kita kini hidup dalam zaman pasca moden yang tiada bezanya. Di dalam falsafah, sains, sosiologi, agama, politik dan lain-lain dengan zaman moden. Sebagai hakikat, zaman pasca modernism adalah berbeza dengan zaman moden kerana modernisme percaya bahawa melalui akal dan pemikiran rasional manusia
mempunyai keupayaan untuk memperoleh pengetahuan tentang kebenaran mutlak. Mereka menganggap alasan ini sebagai kuasa manusia untuk mengetahui realiti objektif dan sejagat pengetahuan umum. Modernis mempunyai kepercayaan yang kuat dalam kebenaran objektif dan tidak peribadi dan mencapai kemajuan yang luar biasa dalam bidang ilmu secara umum dan dalam sains secara khususnya. Tetapi selepas berlakunya Perang Dunia Kedua dan kesan buruk terhadap penjajahan, kemajuan pasca modernisme menjadi sia-sia. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, buku yang bertajuk The Postmodern Condition: A Report of Knowledge adalah sebuah buku yang ditulis oleh Jean-François Lyotard. Beliau merupakan salah seorang daripada ahli-ahli falsafah yang memperkenalkan pasca modernisme dalam bidang falsafah dan ilmu pengetahuan di tahun 1970-an. Dia telah mengatakan bahawa pasca modernisme atau lebih dikenali dengan postmodernisme sebagai segala kritikan terhadap pengetahuan universal, kelas tradisi metafizik, fondasionalisme maupun atas modernisme. Terdapat juga ahli falsafah yang lain seperti Louis Lehay. Beliau telah mengatakan bahawa postmodernisme ini adalah satu pergerakan ideologi yang menggantikan ideologi-ideologi zaman moden. Menurut Emmanuel pula, beliau pernah mengatakan bahawa pasca modernisme ini adalah keseluruhan usaha yang bermaksud merevisikan kembali paradigma moden. Malah menurut Ghazali dan Effendi, postmodernisme ini bermaksud memperbetulkan modernisme yang tidak terkawal muncul pada zaman sebelumnya. Oleh itu, jelas dapat disimpulkan bahawa postmodernisme ini adalah satu pergerakan ideologi baru yang menolak sekeras-kerasnya ataupun perkembangan ideologi daripada teori pemikiran sebelumnya untuk memberi kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggungjawab dengan sepenuhnya terhadap kehancuran martabat hidup manusia. Jadi seterusnya kita akan meneruskan dengan teori sosial postmodernisme. Jadi terdapat beberapa teori sosial postmodernisme yang diperkenalkan oleh ahli-ahli falsafah dunia. Antaranya yang pertama ialah teori sosial postmodern moderat. Di dalam teori ini telah menyatakan bahawa ada percanggahan antara modernisme dengan pasca modernisme, di mana modernisme dan pasca modernisme ada perbezaan yang penting namun masih ada persamaan antara kedua-dua perkara tersebut. Walaupun ada jarak perbezaan waktu antara modernisme dan pasca modernisme. Prinsip Jameson telah mengatakan bahawa perkembangan kapitalisme berada dalam sebuah fasa lanjutan di mana masih menjadi gambaran dominan. Tetapi bagaimanapun ia telah pun menimbulkan logika budaya baru yang disebut sebagai postmodernisme. Menurut Jameson juga, masyarakat postmodernisme terdiri daripada 4 unsur, iaitu masyarakat ditandai dengan kekurangan kedalaman, masyarakat yang berpura-pura atau kelesuan emosi, masyarakat yang tiada semangat kesejarahan dan akhir sekali masyarakat teknologi baru. Seterusnya, teori sosial pasca modernisme yang kedua adalah teori sosial postmodern ekstrim. Teori ini menerangkan bahawa masyarakat moden telah digantikan oleh masyarakat postmoden. Menurut objek konsumsi merupakan sesuatu yang disusun oleh pesanan pengeluaran atau perluasan kekuatan produktif yang disusun. Jean Baudrillard adalah orang yang memperkenalkan teori ini dan beliau telah mengatakan bahawa sosiologi teori postmodernisme paling radikal dan menimbulkan banyak amarah dalam genre ini. Ini kerana ia berfikiran tentang keadaan sosial masyarakat saat ini yang dipengaruhi oleh banyak produksi yang memperlihatkan keadaan sebenar masyarakat itu. Oleh itu, mari kita bersama-sama melihat pasca modernisme dengan lebih mendalam pada sudut kacamata Islam pada hari ini. Maka dengan itu, ingin saya ajukan soalan pertama kepada panel pertama dan kedua kita, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Hakim, Mufti Negeri Perak, dan yang berbahagia Ustaz Izzuddin Mazlan, Pensyarah International School.
Bolehkah Profesor Hakim dan Ustaz Izzuddin menerangkan ciri-ciri pasca modernisme? Kita mulai dengan penerangan Profesor Hakim. Okey, baik. Terima kasih atas soalan yang diajukan oleh MPP Sufian tadi. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada kedua-dua pengurusi majlis kita, barisan panel Ustaz Izzuddin dan Dr. Huzaimi serta hadirin sekalian. Seperti yang kita tahu bahawa dunia hari ini memasuki dunia pasca moden. Negara kita pun telah memasuki dunia baru dengan wujudnya pelbagai kemajuan dari segi teknologi maupun dalam pembinaan infrastruktur. Negara kita bergerak selangkah dengan negara-negara maju lain seperti Jepun. Apabila negara semakin maju, secara automatik pemikiran manusia juga akan lebih ke hadapan. Walaupun kita sedar bahawa pelajaran mengenai pasca modernisme ini sangat penting, namun masih ada segelintir masyarakat manusia yang tidak mengetahuinya. Okey, dengan itu saya akan merungkaikan sedikit sebanyak mengenai ciri-ciri pasca modernisme ini. Terdapat pelbagai ciri yang kita dapat perhatikan. Yang pertama adalah lebih mementingkan komuniti global berbanding nasionalisme. Ciri ini juga digelar sebagai globalisasi. Baik, dalam ciri ini terdapat satu golongan, iaitu golongan yang menyokong pasca modernisme ini, dan mereka berpendapat bahawa sempadan-sempadan nasional ini merupakan satu halangan kepada komunikasi antara manusia. Golongan ini lebih mempercayai fahaman nasionalisme yang apa yang kita dapat katakan, golongan ini mempercayai fahaman nasionalisme dan penyatuan pelbagai negara yang terpisah-pisah. Mereka juga berpendapat bahawa kebaikan global adalah lebih penting daripada kepentingan nasional. Mereka tidak memandang lagi kebaikan yang ada dalam hubungan nasional ini, kerana mereka mempercayai bahawa sekiranya mereka mempercayai hubungan nasional, iaitu hubungan antara negara kita sahaja, ini akan membuatkan negara tidak berkembang maju dengan mudah dan pesatnya. Ciri yang kedua adalah kumpulan yang menyokong pasca modernisme ini kecewa akan pemikiran modernisme. Mereka sangat kecewa kerana generasi moden gagal untuk melaksanakan dan menunaikan janji mereka terhadap negara untuk membawa keamanan, kemajuan dan menunaikan janji mereka dalam dengan gagal untuk menunaikan janji mereka dengan baiknya. Mereka menyesali dengan ketidakupayaan sains, teknologi, agama dan kerajaan dalam melaksanakan tugas yang telah dijanjikan. Dengan itu, kegagalan mereka dalam mencapai matlamat ini telah menyebabkan golongan yang menyokong pasca modernisme itu tadi ada yang sanggup untuk membenci dan tidak mengharapkan sesuatu daripada golongan modernisme. Mereka hanya mengharapkan golongan ini untuk pergi dan tidak mengambil bahagian dalam era pasca modernisme ini. Mereka lebih mengutamakan idea daripada golongan luar yang lebih
yang bagi mereka golongan ini lebih berpandangan luas dan mempunyai idea-idea yang bernas untuk membawa negara maju dan berkembang dengan lebih pesatnya pada masa yang akan datang, tanpa memikirkan bahawa tindakan mereka ini akan menimbulkan kesan buruk pada jangka masa yang panjang terhadap negara. Itulah sedikit sebanyak ciri-ciri yang saya dapat ungkapkan. Tetapi mungkin Ustaz Izzuddin ada perkara yang ingin ditambah. Silakan Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Terima kasih kepada Profesor Hakim dan kepada semua ahli moderator yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada hadirin sekalian. Baiklah, hanya sedikit sahaja yang saya ingin tambah daripada mengenai ciri-ciri pasca modernisasi selepas yang telah disampaikan oleh Profesor Hakim sebentar tadi. Amin Abdullah ada menyatakan dalam bukunya yang berjudul Falsafah Kalam di Era Postmodernism bahawa berfikir secara dekonstruktif adalah ciri-ciri pasca modernism. Maafkan saya. Hampir kesemua bangunan atau binaan saintifik asas yang telah bertapak pada era moden, sama ada dalam bidang sosiologi, psikologi, antropologi, sejarah ataupun dalam ilmu alam yang kebiasaannya dipersoalkan oleh golongan pasca modernism ini. Hal ini berlaku kerana teori tersebut dianggap menutup kemunculan teori-teori lain yang kemungkinan dapat lebih membantu kita sendiri dalam memahami realiti kehidupan dan dalam menyelesaikan sesuatu masalah itu sendiri. Jadi dengan adanya dakwaan bahawa terdapat teori standard piawaian atau yang tidak boleh dipertikaikan, membuatkan pemikir pasca modernism ini untuk menentang perkara ini. Standard yang dilihatnya adalah biasa dan terlalu skematik sehingga tidak sesuai untuk melihat realiti yang lebih rumit ataupun yang lebih sukar. Jadi menurutnya ia mesti diubah, dibaiki dan disempurnakan oleh para pemikir pasca modernism ini. Amin Abdullah ini dikenali sebagai dekonstruksionism, iaitu seseorang yang mampu untuk mempersoalkan mengenai teori-teori yang telah lama pada pemikiran modernism, iaitu sebelum pasca modernism. Kemudian untuk mencari dan mengembangkan lagi teori yang lebih sesuai dan lebih tepat. Ini bertujuan untuk lebih memahami realiti masyarakat pada hari ini dan termasuk juga kepelbagaian dari alam semula jadi. Okey, untuk poin saya seterusnya adalah ciri pasca modernism yang lain adalah kebiasaannya adalah berwatak relativism. Ini bermaksud pemikiran pasca modernism ini dari segi realiti budaya seperti nilai kepercayaan dan lain-lain tercermin dalam teori-teori yang dikembangkan oleh disiplin antropologi. Dalam pandangan antropologi ini sendiri, tidak ada budaya yang sama dan tiada perbezaan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Sebagai contoh, jika kita dibandingkan antara budaya di Amerika Syarikat sana dan budaya di Malaysia, di negara kita sendiri, sudah pasti ia berbeza kerana masyarakat di Amerika dan Malaysia sangatlah berbeza, ya. Jadi nilai-nilai budaya ini mempunyai kepelbagaian mengikut latar belakang sejarah, geografi dan sebagainya. Dengan ini kita dapat melihat bahawa
nilai-nilai ini adalah budaya yang bersifat relatif. Hal ini juga bersesuaian dengan cara pemikiran pasca modernism ini sendiri, iaitu menganggap bahawa wilayah, budaya, bahasa, agama hanya ditentukan oleh tata nilai dan adat istiadat masing-masing. Dari aspek ini juga kita dapat perhatikan bahawa para pemikir pasca modernism menganggap sesuatu itu adalah relatif dan tidak boleh dalam keadaan mutlak. Ini kerana mereka perlu mempertimbangkan dari segi situasi dan keadaan yang ada. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Sungguh jelas penerangan Prof. Hakim dan Ustaz Izzuddin itu tadi. Oleh itu, mari kita beralih kepada soalan seterusnya yang berbunyi, apakah kesan pasca modernism? Boleh saya dapat pandangan daripada Dr. Huzaimi? Wisha, atas soalan itu tadi, baiklah, saat negara kita melangkah ke dalam era pasca modernism ini, kita dapat melihat dan menyedari bahawa pasca modernism ini merupakan salah satu fenomena yang baru. Walau bagaimanapun, perkara ini juga membawa pelbagai kesan yang ketara terhadap masyarakat dunia kini. Antara salah satu sebab atau kesan yang ketara ialah kejadian pasca modernism ini telah melemahkan kepercayaan individu disebabkan oleh kebenaran yang sebenarnya telah diputarbelitkan oleh masyarakat pasca modernism kini. Hal ini dikatakan demikian kerana menurut pandangan dunia pasca modernism, mereka percaya bahawa tidak wujudnya perkara yang mutlak. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa kebenaran telah diubah disebabkan relativiti, kemunculan pelbagai idea serta pandangan yang berbeza-beza daripada setiap individu. Tanggapan sebegini secara tidak langsungnya telah menyebabkan mereka tidak tahu kebenaran yang betul dan apa yang perlu dipercayai, kerana mereka tidak mendapat sebarang kepastian untuk menentukan kesahihan dan orang yang boleh dipercayai. Di samping itu, kesan seterusnya ialah boleh kita dapat peroleh hasil daripada era postmodernisme adalah terdapatnya perubahan gaya hidup, ideologi serta budaya dalam kehidupan masyarakat. Salah satu perubahan yang dinyatakan adalah terbentuknya pengiklanan gaya hidup yang dijelaskan di sini sebagai psikologi yang popular di mana ia dijadikan sebagai bentuk pengiklanan yang persuasif dan meyakinkan. Matlamat perkara sedemikian adalah untuk mempengaruhi individu dan membenarkan mereka untuk mempercayai bahawa itulah gaya hidup yang sepatutnya mereka usahakan dan amalkan. Selain itu, kita juga dapat melihat bahawa pasca modernisme juga tidak terkecuali dalam berpendapat bahawa perubahan sosial baru-baru ini seperti peningkatan pemecahan sosial dan kepelbagaian telah menjadikan keluarga menjadi soal pilihan peribadi, dan akibatnya hal ini telah menyebabkan banyak keluarga menjadi lebih tidak stabil. Sebagai penjelasan, pasca modernism berpendapat bahawa kita tidak lagi hidup dalam dunia moden dengan struktur yang teratur serta boleh diramal. Sebaliknya, masyarakat pada zaman kini telah memasuki tahap pasca modernism yang baru yang lebih huru-hara. Dalam pandangan masyarakat pasca modernism ini, struktur keluarga menjadi sangat bervariasi dan individu mempunyai lebih banyak kebebasan untuk memilih dalam aspek kehidupan mereka. Yang penting agak terkekang pada masa lalu. Contohnya gaya hidup, hubungan peribadi dan serta pengaturan keluarga. Dalam sudut pandangan Islam, era pasca modernisme telah melahirkan segelintir individu yang kurang akhlak dan tidak bermoral disebabkan gaya hidup yang baru yang diamalkan tersebut adalah selalunya merupakan salah satu pengaruh budaya barat dan tidak seharusnya diamalkan dalam kehidupan harian. Oleh disebabkan itu,
Isu ini telah menyebabkan runtuhnya institusi keluarga yang telah rapuh kerana tidak berkemampuan dalam melahirkan insan yang berguna, berakhlak tinggi serta bermoral. Perkara ini telah menyebabkan arus globalisasi yang telah memberikan janji untuk mewujudkan dunia tanpa sebadan. Akhirnya lahirlah anak-anak yang merupakan masa depan negara untuk terjebak dalam gejala sosial negatif tanpa pegangan dan ilmu serta sebadan akhlak dan agama kerana mereka terlalu sibuk mengejar keseronokan, kemewahan dan serta kebebasan diri tanpa mengenal batas yang perlu ada dalam diri. Selain daripada perubahan gaya hidup, ideologi serta budaya hidup dalam kehidupan masyarakat, kesan pasca moden akan menyebabkan terbentuknya gerakan yang memperjuangkan hak feminisme serta kebebasan dan kesamarataan jantina. Gerakan ini memperjuangkan soal keadilan sosial, kesaksamaan, hak manusia, liberalisasi kaum wanita dan pelbagai pendekatan yang lebih berpusat dan menyelebihi kaum wanita. Dalam hal ini, golongan feminisme tempatan yang kurang berpengetahuan tentang agama dan mudah terpengaruh oleh fahaman barat ini sering mencemuh agama dan gagal memahami pengajaran agama Islam dalam membawa perubahan nasib wanita. Dalam kata lain, perkara tersebut akan membuka ruang yang lebih luas kepada eksploitasi wanita dalam pelbagai bidang dan seterusnya akan menyebabkan berlakunya gejala sosial dalam masyarakat hasil daripada kebebasan di luar kawalan yang dinikmati tanpa batas agama, budaya dan moral. Itu saja dari saya. Saya harap penerangan saya jelas dengan semua. Saya kembalikan kepada pengerusi forum kita hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Huzaimi atas penerangan itu tadi. Baiklah, sampai di sini sahaja forum bahagian pertama. Ribuan terima kasih diucapkan kepada para panel kita. Terima kasih kepada Prof. Hakim, Ustaz Izzuddin dan Dr. Huzaimi atas pencerahan yang sungguh menarik itu tadi. Maka dengan itu, mari kita beralih ke pentas kedua bersama MPP Jaslyn, bersama-sama lagi dengan 3 orang panel kita. Adakah anda di sana, Jaslyn? Ya, saya di sini setia menunggu Wisha dan Sufian. Jangan risau. Begitu semangat ya MPP Jaslyn kita. Sebelum kita berganjak ke bahagian kedua forum, mari kita bersama-sama memperlihatkan tayangan video yang sangat ringkas yang disediakan oleh kami sebentar saja lagi. Dipersilakan. Menarikkan video yang dihasilkan oleh kami tadi. Semoga video tadi memberi manfaat kepada semua. Oleh dengan itu, baiklah, mari kita dengarkan MPP Jaslyn bersama-sama 3 orang panel kita. Dipersilakan. Selamat sejahtera saya ucapkan kepada MPP Sufian dan MPP Wisha. Tidak lupa kepada hadirin sekalian yang masih setia bersama-sama dengan saya di bahagian kedua forum kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa, masih mengupas topik yang sama. Bersama-sama saya pada hari ini, 3 orang panel yang segap bergaya ya. Dipersilakan. Panel pertama yang berbahagia Dr. Haji Muhammad Hazrul Hakim, Penolong Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Panel yang kedua yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Lutfi, Pengerusi Jawatan Kuasa Muzakarah MKJ. Dan juga panel yang terakhir Profesor Madya Dr. Muhammad Ikhwan,
Timbalan Naib Chancellor, hal ehwal pelajar UTM. Selamat sejahtera, apa kabar semuanya? Selamat sejahtera. Alhamdulillah, sihat. Salam sejahtera. Saya pun sihat, Alhamdulillah. Sama dengan saya, sihat walafiat, Alhamdulillah. Terima kasih. Baiklah, mari kita tidak membuang masa dan mari kita kembali ke tajuk forum kita iaitu Ideologi Pasca Modernisme pada Kacamata Islam. Hadirin sekalian, umat Islam telah mula dipengaruhi oleh kemunculan ideologi barat seperti pasca modernisme yang merangkumi aspek rohani, sosial, pendidikan dan juga fizikal serta telah menjadikan mereka mengamalkan budaya yang negatif. Pasca modernisme menjadi cabaran kerana ia telah mempengaruhi dunia Islam. Secara amnya, era pasca modernisme telah menyaksikan perubahan nilai dalam setiap aspek kehidupan manusia. Ia adalah versi yang baru dalam pemahaman psikologisme barat moden yang telah mengubah pemikiran umat Islam ke arah pemikiran barat. Oleh hal yang demikian, umat Islam telah menghadapi pelbagai cabaran pasca modernisme kerana berlakunya penolakan nilai rabani dalam kehidupan seharian manusia. Cabaran yang pertama kepada umat Islam ialah dari segi akidah. Hal ini demikian kerana pemikiran pasca modernisme ini telah mempengaruhi mereka untuk menolak sistem hukum Islam yang mutlak. Hal ini telah menyebabkan mereka tidak mengamalkan rukun Islam dan juga tidak mempercayai rukun iman. Buktinya, mereka tidak lagi melakukan ibadah yang wajib seperti solat, puasa dan juga membayar zakat. Hal ini dapat dilihat pada masa kini di mana banyak berlakunya keruntuhan akidah dalam kalangan umat Islam tidak mengira lapisan umum. Pemikiran yang barat ini mampu mempengaruhi kehidupan umat Islam sehingga menyebabkan umat Islam menjadi lebih lalai dalam melaksanakan ibadah yang wajib seperti mana yang telah dituntut oleh agama. Jadi, aktiviti ibadah perlulah diperbanyakkan oleh umat Islam agar dapat mengukuhkan iman dan juga takwa serta dapat memupuk akidah yang tinggi dalam diri mereka. Oleh itu, soalan saya kepada Dr. Azul, apakah lagi cabaran atau halangan yang dihadapi oleh umat Islam? Terima kasih atas soalan MPP Jaslin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi menjawab persoalan yang disampaikan oleh MPP Jaslin tadi, terdapat banyak lagi sebenarnya cabaran yang dihadapi oleh umat Islam. Antaranya adalah dari segi ideologi sekularisme yang bercanggah dari segi akidah dan prinsip Islam. Halangan yang ternyata di atas adalah kerana kebanyakan ideologi sekularisme bercanggah dari segi akidah dan juga dari segi prinsip Islam yang menjadi pegangan kepada umat Islam di dunia. Antara kesan dan contoh yang dapat kita lihat ialah gerakan feminis atau gerakan hak asasi persamaan gender atau jantina yang berlaku di seluruh dunia dan semakin meningkat di dalam kalangan masyarakat Malaysia kini. Gerakan ini didukung oleh golongan elit dan pertengahan berpendidikan tinggi dan memperjuangkan soal keadilan sosial, kesaksamaan hak asasi manusia, kebebasan kaum wanita dan pendekatan berpusat dan berak ke arah menyebelahi kaum wanita. Pemikiran pasca modernisme telah mempengaruhi minda golongan wanita Muslim beranggapan kawalan agama hanyalah mengekalkan wanita dalam dunia yang kolot dan ketinggalan ini. Gerakan ini juga bertentangan dengan fakta sebenar yang agama Islam telah meletakkan kaum wanita diangkat darjat yang tinggi daripada lembah perhambaan. Bukan itu sahaja, wanita ini juga diangkat tinggi sebagai aset yang sangat bernilai serta sumber pembinaan masyarakat penyayang. Rasulullah SAW juga berpesan sentiasa melayani kaum wanita dengan baik. Bagi cabaran yang seterusnya ialah kebebasan media sosial
dan juga kebebasan arus globalisasi yang luas dan tanpa batasan. Hal ini menyebabkan pemikiran modernisme yang mempunyai ciri-ciri tersendiri seperti rasional, sekular, liberal serta mendahului kemajuan di bidang sains, teknologi dan ekonomi yang memberi peranan penting dalam proses permodernan. Ciri-ciri tersebut, terutamanya secularism, adalah ciri terpenting kerana ia selari dengan fahaman modernisme yang telah mengubah pandangan dunia terhadap agama sehingga beranggapan agama berkaitan dengan masalah rohani manusia dan tak boleh dicampurkan dengan urusan dunia dan juga politik. Antara contoh pemikiran tersebut ialah gerakan Enlightenment yang dilancarkan oleh Karl Marx yang merupakan ahli falsafah dan juga aktivis Jerman dan juga bapa kepada fahaman komunisme. Gerakan Enlightenment ini sangat mengutamakan dan juga menyokong rasionalisme, kebebasan dan juga kebolehan manusia untuk kemajuan. Secularism dan juga liberalism diperjuangkan dengan kuat dan sandaran gaya hidup barat pada zaman ini, terutamanya selepas revolusi Perancis 1789 yang menyaksikan pelbagai penemuan sains dan pergerakan radikal yang dilakukan oleh Perancis. Okey, sekian, terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Azul. Wah, sangat terperinci penerangan Dr. Azul tadi. Seterusnya, soalan yang ingin diajukan kepada Dr. Lutfi dan juga Profesor Ikhwan, berdasarkan cabaran yang diterangkan oleh saya dan juga Dr. Azul tadi, apakah cara-cara yang boleh dilakukan untuk mengatasi cabaran era pasca modernisme ini? Boleh kita mulai dengan Dr. Lutfi? Dipersilakan, Doktor. Terima kasih saya ucapkan kepada MPP Jaslin dan terima kasih juga saya ucapkan kepada Dr. Azul di atas penjelasan yang amat jelas sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, antara langkah-langkah yang boleh mengatasi cabaran era pasca modernisme kepada umat Islam seperti yang dinyatakan di atas ialah setiap umat Islam wajib mempelajari dan memperkukuh akidah Islam dalam diri mereka, kerana akidah Islam adalah elemen yang dapat mendorong dan membentuk kehidupan dan ia juga memainkan pengaruh yang signifikan dalam menentukan hala tuju hidup seseorang. Akidah yang negatif memberi kesan kepada cara hidup seseorang. Orang yang tidak mempunyai akidah yang jelas dan betul sering bergelut dalam kehidupan dan tertakluk kepada pelbagai kejahatan termasuk melakukan jenayah, keruntuhan akhlak dan lain-lain lagi. Untuk menguatkan akidah dalam diri, umat Islam wajib mendekatkan diri dan memahami maksud setiap ayat Al-Quran serta mengamalkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, kerana kedua-duanya merupakan petunjuk dan panduan dalam kehidupan umat Islam. Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat ke-13 yang membawa maksud barang siapa yang taat kepada Allah, yakni mengikuti ketetapan Al-Quran dan Rasulnya, yakni berpandukan kepada As-Sunnah, dia akan memasukkannya ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan itulah kemenangan yang agung. Orang Islam wajib belajar dan memahami Al-Quran agar kehidupannya benar-benar terpandu. Orang yang hidupnya terpandu akan berusaha bersungguh-sungguh memaksimumkan ganjaran pahala dan meminimumkan dosa dalam kehidupan sehariannya, kerana itu sahajalah yang dapat menjamin kesejahteraan di dunia maupun di akhirat.
hadirin sekalian, langkah yang seterusnya yang boleh kita ambil untuk mengatasi cabaran era pasca modernisme kepada umat Islam ialah ibu bapa perlu memainkan peranan mereka sebagai pendidik dalam rumah tangga dengan menerapkan nilai-nilai murni kepada anak mereka supaya anak-anak mereka dapat mengelakkan diri dari terlibat dalam fahaman era pasca modernisme ini. Kerana terlalu fokus dengan pekerjaan sendiri, ramai ibu bapa pada hari ini tidak peduli atau mengabaikan anak-anak mereka seperti tidak memantau apa yang dilakukan dalam kehidupan seharian anak mereka, dengan siapa anak mereka berkawan dan sebagainya. Ibu bapa perlu berehat dan meluangkan masa bersama anak-anak mereka dengan menunjukkan contoh terbaik kepada anak-anak mereka kerana dengan berbuat demikian akan membuatkan mereka merasakan diri mereka disayangi dan pada masa yang sama juga dapat menghindari dari berlakunya perkara yang tidak baik. Pembangunan dan pengukuhan nilai murni dalam budaya Islam adalah amat penting. Ini berikutan hakikat bahawa umat Islam mesti mengekalkan nilai murni dan ketaatan kepada syariat Islam yang kukuh ketika masyarakat Islam mengharungi arus globalisasi. Ini disebabkan hakikat bahawa mereka adalah pewaris agama Islam pada masa yang akan datang, yang memerlukan seseorang yang mempunyai nilai murni yang tinggi dalam diri dan mampu untuk menghindari diri daripada fahaman era pasca modernisme ini. Walaupun mereka masih kecil, mereka mesti memahami dan mencintai agama Islam agar mereka berjaya menjadi seorang pewaris agama Islam. Ibu bapa harus menunjukkan contoh yang positif kepada anak mereka. Dengan itu, ia akan berkesan jika ibu bapa menerapkan nilai murni kepada anak mereka sejak kecil, kerana anak-anak yang kecil lebih mudah dibentuk berbanding orang yang telah berusia. Puan Ikhwan mungkin ada apa-apa yang hendak ditambah? Dipersilakan Puan. InsyaAllah, terima kasih Dr. Lutfi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, ingin saya menjawab soalan yang diajukan oleh APP tadi. Langkah lain pula ialah meningkatkan aktiviti keagamaan di antara masyarakat Islam. Ketika dunia dicabar dengan era pemodenan, Islam masih boleh mempertahankan kerohanian serta mengekalkan adat Islam setempat dengan cara meningkatkan kegiatan keagamaan. Setelah mengesahkan ilmu Islam dari Porter, barulah bergerak ke lingkungan masyarakat. Dan lepas tu boleh lagi naik ke global. Kita sebagai umat Islam perlu mengadakan banyak aktiviti kerohanian sesama saudara-saudara Islam. Aktiviti keagamaan yang sering berlaku secara tidak langsung ialah perjumpaan bersama keluarga. Setiap kali perayaan Hari Raya, kita secara tidak langsung mengeratkan silaturahim antara saudara mara yang hadir. Aktiviti lain seperti ceramah dan motivasi juga boleh memperkuatkan serta mempertabatkan kerohanian antara masyarakat dan Islam setempat. Ceramah-ceramah yang diadakan di masjid, surau, bahkan di sekolah juga sangat membantu. Di samping itu, cabaran boleh diatasi dengan memupuk amalan toleransi antara umat Islam. Perbezaan yang berlaku pada masa kini akan menjadikan dunia Islam kelihatan lebih berbeza kerana setiap umat Islam dapat melihat apa yang berlaku di seluruh penjuru dunia. Terdapat banyak cara untuk meningkatkan toleransi antara umat Islam. Salah satunya memahatkan perasaan bantu-bantu baik orang miskin maupun orang yang sakit. Dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, menolong orang yang sakit
yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ternyata agama Islam mengajar umat Islam mengajar umat Islam membantu orang yang dalam keadaan susah. Selain itu, kita perlu menghormati satu sama lain, tidak kira bangsa, umur dan agama. Allah Ta'ala berfirman, dan jika keduanya memaksamu untuk bersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka jangan kamu mengikuti keduanya dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Surah Luqman ayat 15. Itu saja daripada saya. Saya alihkan segala semula kepada MPP sendiri. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Azul, Dr. Lutfi dan juga Profesor Ikwan atas penerangan itu tadi. Untuk menyimpulkan tajuk forum kita pada hari ini, saya menjemput MPP Sufian. Dipersilakan. Kesimpulannya, pasca modernisme ini sangat banyak memberi impak negatif kepada manusia, terutamanya umat Islam. Jelas dan nyata, perkara ini bercanggah dengan apa yang telah diajar dalam agama Islam. Lebih-lebih lagi, banyak perkara yang berkaitan dengan pasca modernisme ini yang bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW dan kitab suci Al-Quran. Sesungguhnya, kita sebagai seorang umat Islam, kita sewajarnya sentiasa berpegang teguh kepada ajaran agama kita dan sentiasa percaya dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Oleh itu, kita hendaklah saling mengingati antara satu sama lain agar kita tidak sesat daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang bermaksud iaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah lah hati menjadi tenteram. Dengan ini, terang lagi bersuluh bahawa pasca modernisme bertentangan dengan ajaran Islam ke atas latar belakang ciri-ciri, kesan, cabaran yang telah diterangkan dalam kertas ini. Marilah kita bersama-sama menyusun 10 jari, menadahkan tangan dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umat Islam sentiasa dihindari perkara ini dan perkara-perkara yang bersamaan dengannya. Maka dengan itu, berakhirlah forum kita pada hari ini. Ribuan terima kasih saya ucapkan kepada ke-6 ahli panel kita pada hari ini yang sungguh bersemangat menerangkan secara mendalam pasal modernisme. Jadi, tidak lupa juga kepada para hadirin yang setia bersama kami sehingga ke akhirnya. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum semua.